Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jom kita dengar tazkirah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata akhir zaman tiada hampir mimpi orang mukmin itu bohong. Itu hadis dia. Nabi kata dunia bila lagi dekat nak kiamat, kalau orang yang bagus-bagus mimpi, hampir-hampir mimpi itu betul. Dia kata begitu. Kemudian Nabi bagi satu clue. Nabi kata wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Nabi kata dan bermula yang lebih benar, yang lebih betul mimpi mereka itu ialah mimpi orang yang lebih benar dan lebih betul pada cakapnya. Kalau dia ni satu orang yang memang soleh, cakap ni tak merapu. Memang cakap dia tu kalam dia kalam hikmah. Akhlak dia sangat terpuji. Kalau dia mimpi, hampir-hampir mimpi dia betul. Nabi kata. Itu hadisnya. Masalah kita hari ni apa tuan-tuan? Kerana hadis ni, dia pakai mimpi raya hendah dah hari ni. Allahu Akbar. Ni, kerana hadis ni, hadis ni bagi satu ruang. Kata kalau sekiranya satu syarat dia apa? Dekat akhir zaman. Yang kedua syarat dia apa? Orang yang bermimpi itu orang baik sungguh. Baik itu pengenalan dia macam mana, dia akhlak baik, cakap dia baik, tingkah laku dia baik, dia memang orang yang terpuji. Kalau sekiranya dia mimpi dia hampir benar. Hari ni dia main lah. Dia padu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 orang mimpi kata Dajjal keluar main lah. Oh ya dah. Lepas tu dia suruh pakat-pakat baca surah Al-Kahfi. Pasal Dajjal nak main. Bagus tak bagus? Bagus. Bukanlah ni. Daripada zaman Nabi ada lagi, Nabi dah suruh baca dah surah Al-Kahfi. Bukan kerana 8 orang ni mimpi. Takut kita ni apa dia? Takut kita ni. Takut sebahagian orang ni akan terpedaya. Sehingga sampai ke satu tahap, dia kata kalau syekh ni mimpi, nak jadi macam wahyu pula. Itu yang kita takut. Apabila kita terlalu memuliakan satu manusia yang bukan Nabi. Takut. Kan dalam hadis Nabi kata ihzaru zallatal alim. Nabi kata hati-hati dengan gelincirnya orang alim. Orang alim ni maksudnya apa? Manusia. Manusia ni maksudnya apa? Boleh tersilap. Bila kita terlalu lebih memuja dia, takut bila dia tergelincir, bila dia silap, bukan dia silap, gerabak dia berapa panjang, silap semua. Yang tu takut. Maka yang mengikat benda ni apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Bukan syekh tu. Tapi yang mengikat benda ni ialah Quran dan hadis Nabi. Walaupun seminggu ni, walaupun dalam sebulan ni, walaupun dalam setahun ni, walaupun dalam 5 tahun ni, nampak dia satu syekh yang hebat. Tapi kalau berlaku satu hari, dia bercakap, kalam dia tu bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi. Maka kita ikut siapa? Kita ikut Quran dan hadis Nabi. Bukan ikut dia. Apabila kesilapan dia tu boleh dibuktikan oleh pihak lain. Kata dia silap dalam bab ni. Pasal apa dia silap? Pasal dia kata macam ni, sedangkan Quran kata macam ni. Terang dia silap. Pada ketika itu, kita kok mana pun, kita kena bersama dengan Quran dan hadis Nabi. Kita tidak boleh terus sanggup mati syahid dengan dia. Pasal dia belum tentu syahid lagi. Nampak tuan-tuan? Benda ni kena sebut. Pasal apa? Pasal kebimbangan tu ada. Apabila terlebih di dalam memuja manusia, kesilapan boleh berlaku di mana-mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini hadis bagi tahu apa? Kata menjelang akhir zaman, hampir-hampir mimpi orang yang betul-betul baik, hampir-hampir mimpi mereka betul. Tapi nak menentukan orang tu betul-betul baik tu, yang tu satu masalah lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kata Qastallani di dalam Irsyadus Sari, makna sepotong hadis itu, yakni apabila hampir kiamat dan telah banyak mati orang-orang yang menanggung ilmu syarak, maksudnya ulama makin ramai mati, dan banyak hapus segala pengajaran agama Islam dengan sebab fitnah dan huru-hara yang berlaku, maka adalah orang atas umpama zaman fatrah. Dia kata tuan-tuan, dunia ni dia makin tua. Macam mana manusia, kita daripada budak-budak kita jadi tua, dunia pun serupa, dia ada umur dia. Dunia kita duduk hari ini dah cukup tua dah. Dunia yang kita duduk hari ini dah cukup tua dah.
Dunia ni apabila dia dah terlampau tua, apa jadi? Dia jadi kacau bilau banyak. Pening kan? Hari ni dengan agama ni pun kadang-kadang orang kalau di peringkat awal nak kenal agama ni, dia pening. Sehari lagi dia mula tulis macam-macam dalam Facebook, dia nanti tulis macam-macam, dia nanti hantar SMS, dia nanti hantar WhatsApp, dia nanti hantar apa ni semua tulis kepada ustaz. Dia kata, ustaz, saya pening. Dia tulis tu. Ustaz, saya pening. Saya pergi dengar satu ustaz ni, duk habang sifat salat Nabi. Cara Nabi semayang macam ni, macam ni, macam ni. Saya pergi dekat satu ustaz lain pula, dia pun tajuk sama juga, sifat salat Nabi juga. Tapi dia habang tak sama dengan tadi. Saya pening. Dia kata, tak, pening tu nanti tak tu. Semayang tak? Takut pening tak semayang. Tengok itu. Pasal apa? Dia pergi kelas ustaz ni duk habang ni, cara Nabi semayang ni, duk habang cara Nabi semayang ni saja ni, orang cekang ni. Ni duk habang cara tahiyat saja. Cara tahiyat saja, cara habang tu, kawan yang dengar ni naik takut. Okey, tak apa, dia tahu. Okey. Saya selama ni silap, ni saya dah dapat dah betul, saya pegang yang ni. Malam esok, kawan lain pula ajak, jom pergi dengar ustaz ni, tajuk sifat salat Nabi ke? Dia kata semalam, dah yang ni ada satu ni, pergi dengar, abang tahiyat lagu lain buat dah. Bagi orang yang ada basic, yang ada ilmu, dia tahu, tak ada masalah. Dia tahu, ini pasal apa ustaz ni kata lagu ni, ini alasan dia. Pasal apa ustaz ni kata lagu ni, ini alasan dia. Tak ada masalah bagi orang yang tahu. Bagi hak tak tahu. Hak tak tahu ni maksudnya apa? Dia bagi dia, betul atau salah? Jadi bila ustaz ni kata cara lagu ni, ustaz ni kata cara lagu ni tak sama, mesti satu betul, satu salah. Dia duk buat hukum tu dalam kepala dia. Akhirnya jadi apa kat dia? Dia jadi confused. Dia bawa pula sampai zaman hari ni, tuan-tuan, dengan zaman internet ni, tuan-tuan, masuk dalam internet, satu dunia tanpa sempadan ni, tuan-tuan boleh type saja, boleh keluar macam-macam cerita duk ada dalam tu, dia lagi pening. Pasal apa? Pasal sudah sampai ke satu tahap antara ustaz jalan ni dengan ustaz jalan ni pula duk lawan maki pula dua tu. Allahu Akbar. Dah sampai pula satu tahap hari ni, tuan-tuan, ustaz ni duk mengajar, hak geng ustaz lagi satu mic challenge dia tengah duk mengajar. Sampai ada pula satu pihak ketiga kena bangkit pegang, tarik tangan, tu saja jadi bergaduh. Apa nak jadi dengan Islam kita kalau macam ni? Nampak tuan-tuan? Dan benda ni berlaku di dalam masyarakat. Pasal apa? Pasal cara menerangkan ilmu tu, cara terang tu, dia boleh pilih untuk terang secara harmoni, tetapi dia pilih terang dengan cara yang menekan orang. Dia boleh habang, tuan-tuan, dia kata ini hadis dia. Baik, Imam Syafi'i berdasarkan hadis ni, Imam Syafi'i kata lagu ni. Ini hadis yang sama, tapi Imam Hambali dia faham macam ni. Hari ni pun ada juga hak nak pegang cara keputusan Syafi'i kata, ada hak kata dia nak pegang cara Hambali kata. Yang tu pun nak jadi hal. Habang elok-elok. Kata ini Syafi'i, ini Hambali. Tak ada salah tang mana pun. Syafi'i pun betul, Hambali pun betul. Hak satu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Hak satu lagi, lagu dua macam tu sepanjang masa. Kan? Dia ada hujah dia. Dia ada hadis dia. Dia ada cara faham dia. Kita tengok dia ada buat macam tu, kita nak buat illallah, kita buatlah. Dia nak buat lagu tu, biar pergi dia lah. Jangan pergi duk ambil tali rapi, aduk ikat jari dia. Ni hang duk gerak-gerak pasal apa? Aku rimah hang tahu, aku tak boleh tengok pun. Janganlah jadi macam tu. Tapi pasal apa yang dia pergi jadi macam tu? Pasal ada ustaz main duk habang, duk bantai geng hak duk gerak jari ni. Tak payahlah ustaz-ustaz ni pun. Duk bergaduh buat apa? Hak tak semayang lagi ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni jadi apa? Kerja hak kita boleh siap dalam masa setahun, jadi 5 tahun. Pasal apa? Masa kita, tenaga kita, kita habis dengan perbalahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu dekat kita di sini, dia kata apa? Bila mai dunia dah makin tua, dia mai zaman ni. Zaman manusia seolah-olah berada di zaman fatrah. Zaman berhajat mereka itu kepada orang yang memberi ingat dan membaharukan bagi pengajaran agama itu. Kena ada orang mai reform balik benda ni. Kena ada satu orang mai kena jadi mujadid pada zaman itu. Kena refresh balik ajaran Islam kepada umat pada zaman itu. Dia nak kena dah. Pasal apa? Pasal dia jadi kelabu dah tentang agama ni. Sebagaimana kejadian segala umat yang diingatkan mereka itu dengan sekalian Nabi. Macam umat zaman dulu. Nabi-Nabi mai kena duk habang satu-satu. Kita umat akhir zaman ni pun kena habang balik satu-satu.
Itu sebab kita kata apa? Jalan selamat dia apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Tak mau duk main habaq lain daripada tu. Tak mau duk habaq lain pada tu. Ni saya ambil daripada guru saya ni. Guru saya ambil pada guru saya. Tidak ada guru yang lebih besar daripada Nabi SAW. Guru mana pun tak apa. Tapi aku nak dengar kata ini hadis Nabi. Yang tu saja yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka oleh kerana Nabi kita itu kesudahan segala Nabi. Dan barang yang kemudian daripada Nabi Muhammad merupakan masa yang serupa dengan fatrah. Sebab Nabi Muhammad, Nabi penghabis. Ni kiamat nak jadi bila tak tahu. Daripada wafat Nabi Muhammad dengan nak kiamat tak ada Nabi dah. Tak ada Nabi dah. Yang ada apa dia? Quran, hadis dan ulama yang menjadi pewaris Nabi. Yang tu saja. Siapa dia? Ulama pewaris Nabi. Ulama yang menerangkan Islam berdasarkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beri ganti akan mereka itu, yakni akan umat akhir zaman itu dengan nubuwah, yakni mimpi yang benar lagi betul. Yang ialah satu juzuk daripada beberapa juzuk nubuwah. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan masuk internet ni cukup takut dah dia. Domai pula highlight satu guru pula. Guru ni hebat. Hebat dia pasal apa? Pasal dia hari-hari mimpi Nabi. Oh, jangan sampai macam tu. Too much lah. Orang putih kata too much. Melampau. Hari-hari dia mimpi Nabi. Pasal apa? Dia habang ke anak murid dia. Saya hari-hari mimpi jumpa Nabi. Dia nak suruh anak murid dia junjung dia. Dia nak suruh anak murid dia muliakan dia. Dia sanggup berbohong sampai macam tu. Tidak pernah kita dengar, tuan-tuan, siapa lebih mulia daripada kalangan orang hak duk ada tolak Nabi Muhammad, selain daripada Nabi Muhammad, hak paling mulia siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Dia paling mulia. Pasal apa kata dia manusia paling mulia selepas Nabi? Pasal apa? Pasal Nabi kata, amal Sayyidina Abu Bakar kalau bubuh di sebelah penimbang, amal seluruh manusia bubuh sebelah satu lagi. Nabi kata lebih berat amal Sayyidina Abu Bakar. Faham dia apa dia? Sayyidina Abu Bakar adalah manusia paling mulia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan-tuan pernah jumpa hadis Abu Bakar kata lepas Nabi wafat dia mimpi Nabi tiap-tiap malam? Jangan merepek orang hari ni nak main habaq kata dia mimpi jumpa Nabi malam tiap-tiap malam. Jangan merepek macam tu. Kerana tidak akan ada manusia yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tolong. Sebab benda ni, internet dah keluar banyak. Takut kita bila baca. Dan tuan-tuan kena ingat, mailah cerita merepek macam mana pun, akan ada orang ikut dia. Akan ada orang ikut dia. Ayah pin buat cerek besar pun ikut meneru. Apa tuan-tuan nak heran dengan hak takat duk main habaq mimpi ni kecil? No, hak habaq cerek besar no, cerek ni main pada langit pada apa? Meneru pakat ikut. Tuan-tuan, yang Nabi kata umat akhir zaman ni akan pecah kepada 73. Satu aja yang akan sampai ke syurga. 72 ni siapa nak isi? 72 ni siapa nak isi? Ni hak macam-macam ni lah yang akan isi 72 jalan ni. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Pastikan hampa pegang dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ia dengan penyukaan dan juga penjagaan. Quran, hadis Nabi dah apa semua ni, dia akan main dalam bentuk masa laju. Masa duk jalan 12 jam, 24 jam, sama juga. Tapi cepat. Bahasan lagu baru pergi sembahyang jemaat. Pasal apa jemaat pula dah? Biji lagu tu. Haduk bahasan lambat ni gaji je. Yang tu dia. Apa pula ni dia lambat ni. Gaji aja yang duk bahasan lambat. Hal lain ni dia jadi cepat. Maka iaitu menunjukkan bahawa kiamat sudah hampir. Dia kata. Kiamat sudah hampir. Seolah-olahnya setahun rasa macam sebulan. Tuan-tuan. Ni kita apa sedang tak tahu pukul 12, 1 minit. Anak hantar SMS masuk. Siapa hantar ni teman? Assalamualaikum ayah. Selamat hari lahir yang ke-73. 73 dah aku ni. Baru tahu 73. Duk puasa macam 37. Anak hantar main 12, 1 minit masuk SMS. Ayah, Assalamualaikum. Selamat hari lahir yang ke-73. Mudah-mudahan ayah sentiasa sihat. Bahagia bersama mak. Panjang umur, murah rezeki. Dia tulis itu. 73 aku ni. Kata. Tak sedang tuan-tuan. Tak sedang. Berasan zaman televisyen hitam putih ni pun tak lama lagi berasan. Dia main televisyen nipis macam mana buku sekolah budak-budak tu dia main. Televisyen dia duk main nipis tu. Dulu kalau nak angkat televisyen 3 orang angkat.
Televisyen dulu, siap dengan pintu tutup, dengan pulai, nak cari channel Tomai Siam ni. Buka channel sebelah. Tu pun area kena buh batang buluh, tolak naik tinggi. Kalau kami belah Pulau Pinang lah. Nak tengok Tomai ni, pukul sebelah keluar orang Tomai. Hari ni tuan-tuan, ya Allahu Akbar. Yang kata Astro ni, dia masuk channel meneru dalam rumah kita. Tuan-tuan, fikir-fikir balik, zaman pondok telefon hak tu dia, hak ganggang. Kalau katok kepala pencuri, mati pencuri. Ganggang telefon dulu ni. Baru lagi lepas. Lah ni dia duk main handphone halus-halus, nipis-nipis, buat dalam poket. Tuan-tuan, masa begitu punya cepat duk jalan. Dia kata, rasa sehari macam sejam macam lepas membakar satu pelepah kurma. Kata Qil, dikehendaki dengan demikian itu, iaitu jadi daripada sebab keluar Mahdi pada waktu itu, terhampar keadilan dan banyak keamanan. Dia kata sedar tak sedar, turun dah Imam Mahdi. Bila mai Imam Mahdi ni, keadilan baru boleh rasa di kalangan orang yang duk ada. Dan mewah rezeki dan kebajikan. Maka jika jadilah pada masa itu, rasa-rasa pendeklah harinya kerana bersedak-sedak dengan apa yang ada. Itu dia. Hari ni tuan-tuan, jauh rasa dekat. Anak kita pergi mengaji di United Kingdom, pergi mengaji di London. Malam-malam boleh duk cakap telefon free. Dengan telefon hak zaman lah ni boleh duk buat bercakap free. Dia duduk dalam wifi zone, kita duduk dalam wifi zone, kita boleh buka, boleh tengok gambar dia, dia boleh tengok gambar kita. Nak puas hati lagi, Skype pasang di komputer tu. Boleh duk tengok dia, mak dengan ayah main duk, boleh sambil duk makan, anak duk sana duk tengok ni, nak makan main ni, bihun, boleh duk buat lagu tu. Dulu tahun 1970-an, orang tua kita pergi Mekah buat haji, naik kapal ayak Malaysia Raya. Tulis postcard ni, tunggu hari ni nak ambil, ambil tolong pipus di India ke mana ke post. Kita dapat postcard ni, tengok ni, Mekah hantar main. Mekah apa India, dapat pipus tengah jalan. Tengok, duk tulis anak anda yang dikasihi, ayah anda dan bonda, dulu punya bahasa. Ayah anda dengan bonda sudah sampai di perairan apa. Duka cita dimaklumkan. Setakat ni jemaah yang sama-sama di atas kapal ni mati dah 35 orang. 2 orang lagu tu. Dulu punya pergi haji, tuan-tuan. Budak-budak zaman lah tahu apa tentang benda ni. Lah ni kecil-kecil lagi. Umur baru 11, 12. Pergi umrah 5 kali dah. Mak pak bawa pergi lagu tu ya. Tempat sa'i tu tempat depan lagu duduk jogging seronok. Pergi balik. Dulu nak boleh ke pi. Allahu Akbar tuan-tuan. Duk rajut tong Sahara tu saja berapa hari. Duk bancuh kopi O ni. Duk bancuh kopi O dengan sat lagi cucung peneram keluar mai, sat lagi kuih kareh, kuih loyang duk keluar ni, duk ikat tong Sahara. Kita pun duk tanya tong Sahara ni, depa ni nak pi buat haji ni duk tengah padang pasir Sahara ke apa? Bukan tong Sahara, tong Sara. Dia nak Sara kita di sana dalam tu. Dia ada belacan, dia ada Allahu Akbar. Ni semua cerita dulu. Tapi bila kita cerita balik lah ni, berasa macam baru lepas aja zaman tu. Inilah yang dia nak bagi tahu, masa begitu pantas berlalu.